Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua apa khabar? Selamat malam. Salam sejahtera. Semua boleh dengar suara saya tak? Oh, chat disable sebentar Okey, sekarang boleh chat tak? Alright. Okey, boleh dengar. Sebentar sebentar. Okey, semua boleh nampak chat masing-masing tak? Orang lain punya chat semua korang boleh nampak tak? Dekat bahagian chat tu korang uh, setting to everyone jangan untuk host and panelist je. Kalau tak nanti rakan-rakan yang lain tak boleh nak baca. So dekat chat tu send to everyone, bukan send to check masing-masing, send to everyone sebab ada yang banyak yang send to host and panelist. Jadi mungkin ada soalan nanti yang rakan-rakan lain tak dapat nak baca, saya seorang boleh baca. Okay, finally kita bersama lagi dalam sesi education dan live trade. Kita kembali lagi. Jenal dia send dekat host and panelist. Jenal boleh send dekat everyone. Change send to everyone supaya rakan-rakan yang lain pun boleh baca. Okey, semua tak nampak chat lagi kan? Semua tak nampak chat lagi, betul tak? Sebentar Isaac, awak send dekat host and panelist. Isaac send dekat host and panelist. LTMS ada promo lagi ke bah? Masih ada lagi promotion LTMS. For those yang nak beli LTMS, boleh PM laju-laju. Okey, saya nak tanya, majoriti yang OJ send dekat host and panelist, guys. Sekali lagi saya nak bagi tahu for those yang nak send chat ni, make sure send to everyone. Jangan send dekat host and panelist. Kalau tak, saya seorang je boleh baca. Alright. So kalau alert, korang boleh komen dekat ruangan chat tu, mantap. Kamera saya off kan. Kalau korang alert, komen mantap. Oh, mantap. Skrin memang kosong lagi, sabar. Amran belum mantap lagi sebab Amran send dekat host and panelist. Jadi rakan-rakan yang lain tak nampak. Gila, rindu nak tengok muka abah. Mana kamera? Okay.
Nampak kamera Okey, padu Abah. Okey, semua dah nampak kamera. Terus fly US. On camera terus fly. Sebab ada yang rindu kita buka lah kejap Okey, malam ni okay. Sebenarnya to be honest sepatutnya semalam permulaan untuk kita hari pertama kita sepatutnya saya, tapi sebab ada sedikit gangguan kesihatan but so far alhamdulillah hari ni okey. Jadi saya on untuk hari ini. Sepatutnya semalam, tapi semalam Cikgu Afiq dah cover. Adri, Abah nampak kurus sikit. You are right. Bukan kurus sikit kurus banyak. Jadi untuk make sure korang fokus dalam trading, tanpa fokus tengok video ni. So saya offkan balik video, right? Okay. Now saya nak tunjukkan dekat skrin. Okay, saya nak tunjukkan dekat skrin. Okay, semua nampak skrin nak? Semua nampak skrin? Okay, saya dah ada entry kat bawah tu Saya dah ada entry kat bawah tu. Siapa yang boleh dapat teka, okay, siapa yang boleh dapat teka memang hebat. Berapa profit yang tengah running? Berapa profit yang tengah running dekat akaun ni? Anggaran lah, anggaran. 13K banyak sangat tu. 75K. 5K. Woi, gilanya. Berapa profit? Tak nak lah. Berapa deposit? Berapa deposit? 235, 100. Okay. Guys. Berapa deposit account tu, guys? Berapa deposit account tu dan berapa profit dia sekarang ni? Account ni deposit $100. Dan sekarang dah profit 1,192. 57K profit. Jadi saya nak share dekat kalian semua, okay. Ini LTM 100% ke bah? Bukan dia LTM 100%. Saya combinekan kefahaman saya dalam trading and then saya gunakan juga LTMS. So saya mixkan apa yang saya dah sedia ada and then sistem bantu untuk memantapkan lagi saya punya confident untuk bedok. Ni saya masuk satu lot. Jadi kalau tengok kat sini dah profit, yang bawah sekali ni dah profit 447 pip. Lepas tu 400 pip. And then yang last sekali ni dah profit 338 pip. Jadi kita nak buat live trade setiap hari, nak deliver ilmu setiap hari supaya korang semua ada satu latih to be yang banyak. Maknanya hours korang dalam trading ni banyak supaya korang boleh mantapkan lagi korang punya trading skill. Itulah tujuan sebenar saya suka buat live trade hari-hari, di samping saya boleh sebarkan realiti, bukan fantasi. Sebab ada juga masa-masa market akan sidai kita. Betul? Bukannya hari-hari pun profit. Tapi sekali kita makan, dapat macam gini. Semalam makan banyak saya dengar. Semalam saya dengar sampai market kena sidai. Biasa trader kena sidai dengan market. Semalam market kena sidai.
Terbaik kita punya joki semalam, Cikgu Afiq. And malam ni saya nak jadi joki pula. Okay. Malam ni saya nak jadi joki pula. Now saya nak tukar kepada akaun yang kecil sikit lah. Jadi kita ni akaun Rakyat Marhain kan. Jadi saya nak tukar kepada akaun yang lebih kecil sikit. Saya login akaun lagi satu. Okay, akaun ni adalah akaun semalam yang saya gunakan. Okay. Ini akaun semalam yang saya gunakan dan semalam dah withdraw akaun ni. Dan saya masih lagi ada position yang saya masih hold. Dan saya dah set BE. Abang, malam ni kita akan ajar trade guna LTMS ke? Okey, malam ni saya nak lebih kepada fundamental. Malam ni saya nak explain fundamental sebab esok ada satu news yang cukup important untuk market punya pergerakan. Siapa tahu besok news apa? Yes, Ahmad Naki. News CPI. Jadi saya nak kita sama-sama study previous punya CPI dan CPI yang akan berlaku pada esok hari. Guys, saya rasa saya ada satu perasaan yang agak tinggi juga yang mana malam ini ada potential market akan terbang lagi. Jadi saya tak nak melengahkan, saya nak bedok. Okay, saya nak bedok. Masuklah 10 sen. Saya nak bedok kat pucuk tu 10 sen. Okay, saya nak bedok 10 sen kat atas tu sebab sekali lagi, akaun ni saya deposit $50. Saya deposit $50, semalam dah profit 300 dan sekarang ni masih lagi hold profit $74. Alhamdulillah. Buy kat pucuk. Jarang buy kat pucuk, tapi kita try lah tengok macam mana pergi dia. Okay, saya akan delete indikator ni semua. Okay. Now, kalau kita tengok pergerakan market sekarang ni dekat time frame H4, okay, saya nak semua tengok betul-betul time frame H4. Dan saya akan tunjukkan antara pergerakan yang dia pernah pergi, yang dia pernah buat adalah seperti keadaan ini. Okay, tengok betul-betul tengok betul-betul. Saya pakai color merah lah Okay, saya pakai color merah ni Okay, tengok betul-betul garisan yang saya buat ni. Okay, tengok betul-betul. Okay. Guys, huruf apa yang tengah buat? Kalau dalam cerita Piramli dia kata, tadi huruf ni, huruf apakah ini? Ini huruf apa? Huruf W, betul? Rasa-rasanya pattern yang dia tengah nak develop ni, nak buat huruf apa guys? Saya nak ajar benda yang basic. Okay, saya nak ajar benda yang basic sekarang ni. Sebab ramai yang sibuk sangat nak belajar advance tapi melupakan yang basic. So agak-agak ni dia nak buat huruf apa? W code. Jadi saya menjangkakan yang huruf yang sama dia akan develop. Malah lagi cantik dia punya pattern. Saya menjangkakan wave yang sama dia akan buat. Okay, kenapa? Okay, kenapa? Jadi kita nak bercakap tentang teknikal, kita kena ada hujah daripada fundamental. Sebab fundamental yang menggerakkan struktur ni. Terjadinya W ni disebabkan oleh fundamental. Siapa yang tak setuju dengan statement saya? Mana boleh bah? Ini teknikal kan? Fundamental tak penting. Fundamental tak menggerakkan market. Yang menggerakkan market tu teknikal. Siapa yang boleh argue saya punya statement? Statement saya cakap
pergerakan market yang kita belajar, yang kita study, yang kita analisa menggunakan teknikal ni adalah kerana dipacu oleh fundamental. Siapa yang tak bersetuju? Wah, semua setuju Betul ke? Senyap je semua. Takut nak argue dengan abang. Okey, benda ni dah tak boleh nak argue lagi dah tak boleh nak argue lagi dah. Benda ni memang kebenaran yang tak dapat nak disangkal lagi. Kalau upah peguam pun masuk mahkamah, tetap juga fundamental menang nak cakap macam gitulah. Sebab apa? Kita perlu ingat, fundamental adalah future, technical adalah sejarah. Dan sejarah itulah yang kita seringkali belajar. Sebab apa? Sebab benda dah jadi. Benda dah jadi, itulah yang kita study. Oh macam gini, oh macam gitu. Now, besok ada masa depan untuk market Dow Jones ni. Masa depan yang akan cuba dipacu oleh fundamental daripada new CPI, Consumer Price Index. Jadi kita nak study benda tu. Based on previous punya data, apakah yang market buat ketika CPI punya data keluar data sekian. So rasa-rasanya benda tu penting tak? Benda tu penting tak? Sebab semalam Afiq dah touch berkenaan dengan technical, tambah lagi dengan LTMS, okay, berkenaan dengan risk, cara pengurusan risiko dekat dalam sistem tu macam mana, is a very very powerful bagi saya. Sebab apa? Sebab benda tu tak ada dalam MT4. And even kalau kita nak develop sendiri pun, is a very very hard. And now today, saya nak explain berkenaan dengan fundamental, sebab besok kita ada satu event yang cukup besar, yang mana event itulah punca kenaikan interest rate yang berterusan. Okay. Apa eventnya besok guys? News berkenaan dengan Consumer Price Index, CPI. Okay. Saya nak tunjukkan dekat sini, Forex Factory. Besok CPI punya data akan keluar. Semua nampak tak dekat skrin saya? Semua dapat nampak dekat skrin saya? Kalau nampak type CPI. Kalau nampak type CPI. Okey, terima kasih kerana bagi feedback. Jadi saya suka, saya berminat dengan communication macam gini. Sebab saya bercakap, korang feedback dalam bentuk chat. Jadi bila saya baca chat korang tu merujuk kepada korang punya apa orang panggil lah. Kejap otak saya tiba-tiba tak nak berfikir. Respond, yes. Terima kasih Afnan. Nah, interactive, yes. Amazing, beautiful. Nah, semualah yang best-best untuk korang lah. Okay, jadi kalau kita tengok CPI, kita nak fokuskan CPI ni yang YY ni. Ini yang penting. Jadi, previous punya CPI sekarang ni, maknanya kadar inflasi dekat US sekarang adalah berkadar 4.0. Dan jangkaan untuk esok, sebenarnya esok adalah satu penurunan yang agak besar sebab 0.9% dijangkakan turun, yang mana menjadikan kadar inflasi akan turun kepada kadar 3.1. Dan semua sedia maklum, saya dah bagi tahu sebelum ni dekat dalam saya punya Facebook, even siapa yang pernah berjumpa dengan saya atau belajar dengan saya dah bagi tahu reason interest rate dinaikkan adalah untuk menurunkan kadar inflasi kepada berapa peratus? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab ni memang hebat lah. Dia nak turunkan inflasi pada kadar berapa? Terbaik Jenal. Dia nak turunkan sampai kadar 2%. Sampai kadar 2%. Dia nak turunkan sampai kadar 2%. Via send dekat host and panelist. So for those yang ada dalam ni, boleh send dekat everyone dekat bahagian chatting tu.
nak send to tu letak kat everyone, jangan to panelist and host, jadi orang lain tak boleh baca. Okay, jadi dia nak send pula. Dia nak set kepada kadar 2.0. Kenapa dia nak set pada kadar 2.0? Siapa boleh jawab? Jadi kita pergi dekat trading economic. Semua boleh fokus dekat trading economic sekarang. Jadi pergi dekat indikator, pergi dekat inflation rate. Inflation rate. Okey, sebelum tu saya nak tanya, semua tahu tak inflation ni apa? Senyap semua. Inflasi. Inflasi tu apa? Inflasi. Saya tahu inflasi sifar, duit US week. Okey. Alamak. Zoom out. Sebentar semua dengar lagi tak suara saya? Semua dengar Okey, Kila terbaik. Saya tak nafikanlah Kila ni boleh jawab sebab dia belajar dengan saya. Inflasi merujuk kepada kenaikan harga barang. That's all. Inflasi ni adalah kenaikan harga barang. That's why kalau ingat dulu masa zaman pemerintahan tak silap saya zaman Mahathir kot, tahun 90-an. Ada satu kempen yang kerajaan nak buat time tu. Kempen apa? Inflasi sifar. Percayalah, perkara itu tak akan berlaku sama sekali. Zaman Mahathir. Mahathir ada dalam ni. Jadi kempen inflasi sifar tu tak akan wujud. Tak akan wujud sama sekali. Okay, jadi guys, kat sini kita boleh nampak lihat. Okay, ini adalah inflation punya percentage daripada US. Semua nampak tak dekat chart ni? Chart dekat trading economic. Inflasi. Nampak tak inflation? Hujung ni CPI. Nampak tak dekat website ni? CPI itu maksudnya Consumer Price Index. So Consumer Price Index ni adalah data yang digunakan oleh government US untuk melihat kadar pertumbuhan dan penurunan inflation. Now, kita lihat pada Julai 2022, Jun 2022, kadar inflasi dekat US mencecah 9.1%, yang mana ketika ini US dah declare hyperinflasi sedang berlaku, maknanya kenaikan harga barang yang meningkat. Jadi mereka terpaksa turunkan kadar inflation ni sebab mereka tak nak kenaikan harga barang yang berterusan. Jadi antara elemen yang mekanisme yang mereka gunakan adalah dengan cara menaikkan interest rate. Jadi kalau tanya kenapa interest rate dinaikkan, jawapannya adalah battle for inflation, untuk melawan kenaikan inflation. Okey, saya tanya awak jawab Saya tanya, korang tulis So kalau tanya kenapa interest rate dinaikkan, jawapannya untuk memerangi kadar inflasi. Type untuk memerangi kadar inflasi. Saya nak semua type. Sebab mungkin korang menulis atau mungkin tidak. Jadi bila korang menulis atau type, korang akan ingat, okey, perang kadar inflasi, yes. Dan dia bagi tahu statement dia apa? To slow down economy. Okay, to slow down economy. Jadi interest rate naik, ekonomi akan slow down. Mereka tak nak pergerakan ekonomi ni terlalu pantas. Sebab recovery untuk COVID-19 tu already done. Maknanya mission accomplished. Dengan kadar rate 0.25 interest rate yang diletakkan, ekonomi memang grow sangat padu. Dan kesannya adalah sebab orang sangat-sangat aktif berbelanja, jadi kadar inflasi meningkat, kenaikan harga barang yang tak terkawal.
Okay. Guys, simple simple. Hari ni, okay, korang tengok kat sekeliling yang ada kat korang, apa yang ada kat korang? Dekat sekeliling kan, sebut satu barang yang korang nampak kat mata korang sekarang ni. Apa yang korang nampak? Kalau saya dekat sini, saya nampak mouse. Bukan tikus ni mouse. Saya tengah pegang ni, handphone. Vitamin, ubat gigi pun kau boleh nampak. iPad. Okay. Ceritanya benda tu semua korang ada, maknanya ada dekat rumah korang kerana korang spend. Kerana korang beli. Betul? Sebab korang membeli benda tu. Kat rumah saya ada TV, ada peti ais, ada air apa ni? Air mango float. Janda pun ada. Okey, siapa sebut janda dalam ni? Okey, siapa sebut janda dalam ni? Saya saya block. Okey, topik janda belum lagi Ada air mango float, ada apa lagi? Ada vape, ada roti gardenia. Jadi di sekeliling yang kita ada sekarang ni adalah sesuatu yang wujud dalam rumah kita kerana kita spend. Betul tak? Semakin banyak barang kat rumah korang tu, maknanya semakin banyaklah korang berbelanja. Harga spender pun naik bah. Serius lah. Patutlah kawan saya hari tu lepak dengan saya, dia tak pakai spender. Spender pun dah mahal sekarang. Tapi kat Ion ada promo bah. Engkau ni kerja Jasko ke apa ni? Alright. Jadi kita nak cerita pasal esok punya event. Okay, esok punya event guys. Apakah fokusnya? Esok punya event, apakah fokusnya guys? Sekarang cerita dia nak turunkan kadar inflasi dan besok dijangka kadar inflasi akan turun 0.9 menjadikan kadar inflasi 3.1. Itu fokus Fokus ni maksudnya mereka punya apa fokus? Jangkaan. Okey, jangkaan. Jadi kalau besok fokus 3.1 ni actualnya 3.1, apa yang bakal berlaku terhadap Dow Jones especially? Apa yang bakal berlaku terhadap Dow Jones kalau fokus tu sama? Muhammad Rabbani, up, stay, Junam. Guys, kalau besok fokusnya sama, maknanya 3.1, there's a possibility Dow Jones akan terpacak, fly, bullish, apa lagi? Buy, okay? Memang dia akan terbang. Dan kalau sebaliknya berlaku, okay, sebaliknya berlaku, kalau fokusnya 3.1 tetapi actualnya 3.2, maknanya lebih tinggi, dia akan jadi color merah kat sini sebab itu bukan yang diorang nakkan. Sebab diorang memang nak letakkan pada kadar 2.0, tapi jangkaannya untuk bulan ini adalah 3.1. Okay. Kalau actualnya tinggi, kurang daripada fokus ni, possibility akan junam. Dan kalau actual ni lebih rendah daripada fokus, katakan ni 3.0, besok jadi ni 3.1, besok jadi 3.0. Lebih rendah, memang terpacak sampai dekat planet Pluto. Nak cakapnya macam gitulah maknanya kita nak baca fundamental punya data. Ada possibility data mix between MM dengan YY ke bah? Ada possibility, ada possibility. Biasanya kalau mix pun diorang akan refer based on year to year ni, sebab year to year ni yang investor looking for. Sebab benda ni yang diorang battle kan. Sekarang ni rate 4.0, kadar dia besok jangkanya turun 3.1, dan sebenarnya penurunan 3.1 ni antara penurunan yang banyak sebab kalau kita tengok dekat sini, okay guys, daripada bulan Jun 2022, daripada kadar 9.1, kita tengok kita tengok 9.1, kemudian Julai dia turun pada kadar berapa guys?
9.1 tolak 8.5. 0.6 guys Perbezaan 0.6. Guys, dah pukul 9.30. Kita layan market dulu, kita layan dulu market. Kita tengok market dulu macam mana. Oh, pacak. Dia nak pacak. Jadi saya nak tambah lagi saya punya bullet, saya nak buy lagi. Okay. Guys, whatever korang beduk, risiko korang pandai-pandai lah Kalau saya cakap korang jaga money management, jangan masuk full margin, okay? Tak semestinya depo hari ni, besok boleh beli rumah semi-D. So risiko tu pandai-pandai lah Jadi macam saya alhamdulillah dah ada insurans Jadi sebab dah ada insurans, kita boleh beduk lagi lah. So saya nak beduk 3% kat sini. Jadi jangkaannya saya jangkakan kita boleh beduk lagi kat pucuk ni. So kita cubalah ambil sikit buat rasau-rasau kan. Tadi air mango float berapa? Berapa ringgit? Air mango float tadi RM7. Kejap. Kau tengok. Dia nak kejar TV, nampak? Ini macam kau bagi umpan dekat ikan. Dia nak makan, nampak? Nampak? Kejar lah. Ni atas lagi. Kita mainkan market, nampak? So saya nak letak TP kat situ. Saya tak depo lagi. Jangan tinggalkan saya bah. Guys, daripada daripada semalam sampai hari ni dan sampai hari Jumaat ni, live trade ni public. Okay, live trade ni public. Menjelang 17 hari bulan, hari Isnin depan, live trade ni hanya untuk klien-klien Vida Market sahaja. Okay, guys, saya letakkan TP kat situ buat rasau-rasau Buat rasau-rasau. Kalau kena maknanya fly. Okay, kalau kena dia boleh fly. Rebate rebat kat website Vida tu macam rebat. Rebate ke apa ni? MR Nazri. Awak send dekat host and panelist. Okay guys, nampaknya dia terbang lagi guys. Alhamdulillah. Okay, siapa yang ada follow? Okay, korang nak ABC ke? Sebab saya tahu saya tahu ramai yang full margin. Saya tahu. Dah lah korang full margin. Depo pula dekat broker lain. Kan? Tapi tak apa. Kita bagi percuma untuk semua broker boleh masuk dalam ni. Tak ada masalah. But just for one week. Tak berani bah. FTMO baru 1%. Okey, untuk mempercepatkan dia kena TP, cuba kita jadi market mover. Kita beduk lagi satu kat bawah ni. Boleh tak dia kena? Kita set $1. 10 pip lah, 10 pip. Bagi link nak register broker mana? Saya sayang Abah, saya guna Vida. Nampak? Kejap ada rakan kita minta link sebentar. Saya rasa saya dah share link tu dekat dalam Facebook saya. Kejap guys, mana link saya ni? Bentar.
Abah, Vida orang Singapura boleh pakai? Boleh. Okey, saya dah share tu. Itu link Vida. Siapa nak register, boleh register kat situ. Support lah sikit guys, Vida. Vida Market ni saya guna memang to be honest untuk lebih kepada Dow Jones lah. Sebab Dow Jones dia boleh entry serendah 0.1. Okay, maknanya kita boleh entry ni bedok 0.1. 0.1 ni sama dengan 1 sen. Margin dia cukup rendah. Kita boleh masuk 0.1. Leverage 100,000. Margin dia kita punya contract size 1, maknanya kita boleh entry 0.01 equal to 1 sen. So kalau korang punya account balance ada 50 sen pun boleh peduk lagi. Deposit rate based on apa ni, bank Macam sekarang tak silap saya dah tinggi rate sekarang tinggi 4.7, 4.8 something like that. Tapi withdrawal pun tinggi lah. Okay, dalam ni just be honest dengan saya, tak ada masalah. Siapa yang tak ada akaun Vida lagi? Siapa yang tak ada akaun Vida? Just be honest je, tak ada masalah. Siapa yang trade yang tak ada akaun Vida? Ramai kan? Okay, saya baru nak daftar. Okay. Jadi saya ada share link tu dekat korang. Okay, korang boleh register kat situ. And then deposit. So korang boleh join saya punya live trade for minggu-minggu yang akan datang. Sebab saya dah bagi tahu dekat HQ, minggu ni saya nak buat free sebab dia bagi tahulah, dia kata kalau boleh buat untuk klien Vida sahajalah. Tapi sebab this is first weeks kita punya live trade. Selepas lama saya dan tim saya orang kata healing. Kita orang mencari rentak yang terbaik. Okay. Jadi kita bagilah promo, test drive dulu seminggu. Bagus ke? Apa ni, kita punya live trade ni memang mengajar ke? Bermanfaat ke untuk semua? Membantu ke trader-trader kat luar sana tu untuk belajar berkenaan dengan trading? Jadi korang boleh nilaikan. Okay. Bagi saya, nak menilai sesuatu perkara, kita tak boleh menilai dalam tempoh masa yang singkat. Jadi dalam masa minggu ni, 1 minggu kita live trade, kau nilailah. Dan kalau bagus, kita continue lagi sampai hari Isnin nanti ni, kita continue lagi untuk for those semua klien-klien yang buka account dan deposit dekat Vida. And then seterusnya, kita akan continue kita punya sesi live trade ni. Selagi broker Vida ni sponsor kita punya webinar. Sebab mungkin ada dalam ni yang dah biasa follow saya punya live trade, saya punya tim saya. Sebelum ni kita punya live trade setiap hari non-stop Saya buat live trade 365 hari non-stop. Abah kenapa trade tak guna LTMS? Bukan saya tak, saya sekarang ni saya memang naked chart dulu. Okay, saya naked chart dulu. Saya nak bagi tahu satu benda. LTMS punya signal untuk daily time frame TP dia dekat harga 34,900. Daily time frame LTMS, signal dia bagi untuk buy TP dia 34,900. Sekarang baru 34,100. So kalau kira ada lagi 800 pip lagi. So saya fokus buy je. Semalam pun Afiq fokus buy. And based on fundamental yang CPI bagi, okay, fundamental yang CPI bagi ni, besok dijangkakan turun,
So kalau turun, there's a potential market akan apa guys? Market akan Akan terbang lagi. Jadi dengan data-data yang kita ada ni, saya cuba nak follow. Okay, saya cuba nak follow and hopefully data CPI esok dapat membantu kita punya entry yang sedia ada tu. Cuma sekarang ni TP tu dia tak kena lagi ni. TP ni tak kena lagi. So kalau guys, kalau TP ni kena, okay, kalau TP ni kena, memang kita akan nampak kenaikan tu akan sambung lagi. Dia akan sambung lagi kenaikan. Sebab apa? Sebab dia nak buat W ni. Tak complete lagi. Okay. Sekarang baru sampai sini. Okay. Baru sampai sini. So dia kena sambung lagi. Dia kena sambung lagi dekat sini. Dia kena sambung kat sini. Okay. Ada kena sambung dekat sini. W. So saya padam dulu. So ni pattern lah, pattern. Kadang-kadang dia banyak pattern ada head and shoulder, ada U cup, V cup, P cup, macam-macam. Nazrul, boleh FM tak? Nak full margin? Apa yang tak boleh dalam market ni? Nak full margin, nak jaga money management, nak apa sekalipun lah, tak ada masalah. Okay? Dalam trading ni, kau nak full margin, tak ada masalah. Tekan je lah. Yang penting, kalau korang rugi, korang tak apa? Meroyan. nak anti full margin ke apa, memang tak ada larangan. Tak ada larangan. Dalam topik money management, memang full margin memang amat-amat tak digalakkan. Tetapi kita pun tahu, okay, setebal manalah buku money management tu tak mampu untuk melawan tebalnya nafsu kita. Aku tumbuk juga market ni, Kang. Kau nampak tak? Kau nampak tak market ni? Kau tak sakit hati lah macam ni. Tadi saya cakap pasal apa tadi? Jadi Emosi kita ni memang tak dapat nak lawan. Tebal emosi kita ni, banyaknya emosi kita ni nak lawan dengan buku-buku yang kita belajar. Okay? Banyaknya ilmu dalam trading ni tak terlawan. Sebab emosi kita sangat-sangat besar. dia kat resisten H1. Tengok H1. Okay, dia nak reject kat sini. Okay. Semalam, kalau perasan nampak tak candle ni? Semalam dia nak kenakan kita guys semalam. Semalam dekat candle ni, okay, price drop. Okay, price drop dekat candle ni. Dalam pukul berapa tu, dia drop kat sini. And then, dua batang candle ni mungkin dah meragut kita punya, maknanya kita dah MC dah kat sini. Lepas tu baru dia naik. Jadi untuk pattern structure yang sekarang ni, first, korang pergi daily time frame. Okay, pergi daily time frame. Ambil indikator trend moving average. Okay. Gunakan exactly macam mana yang default ni bagi. Okay, just klik OK. Okay guys, nampak tak dekat mana sekarang ni price? Saya markingkan benda ni. Okay, sebelum tu saya nak tanya, moving average ni apa dia punya ayat dia
Pemahaman dia apa? Respective area. Siapa yang belajar dengan saya, ingat tak apa yang saya ajar? Okay, respective area. Apa maksud respective area ni? Maksud respective area ni adalah, kalau kita perasan, before this, market drop ke bawah, okay, market drop mencecah moving average 50, sampai saja di situ, apa yang berlaku guys? Sampai saja di sini apa yang berlaku? Market buat reversal, betul? Dia buat reversal. And then naik balik. Kemudian turun balik. The moment dia turun balik, dia mencapai moving average ni, sampai ni terlebih sikit lah Tetapi mungkin dia semalam dia terlupa. Okay, alamak, aku dah terlebih daripada respective area ni. Aku kena naik balik sebab maknanya seller dah sampai level respective area. Kita boleh continue focus sell kalau respective area ni, maknanya candle ni boleh break moving average M50 ni. Okay, the moment dia boleh jatuh, maknanya candle ni dah tak respect dah, dia jatuh tu ke bawah ni kan. The moment perkara tu berlaku, bermaksud respective area tu dah tak valid. Maknanya dia dah tak respect dah. So sekarang ni, based on candle semalam, respective area tu masih lagi valid. Faham tak apa yang saya explain ni? Macam mana kita nak menggunakan moving average? Ingat ini time frame daily. Ini time frame daily. Faham tak? Kalau tak faham, bagi tahu tak faham. Saya explain lagi. Sebab tak guna kalau saya explain kat sini kalau ada yang tak faham Guys, boleh dengar tak? Boleh, masih lagi bersama saya? Boleh dengar, okey. Wah, ramai malam ni. Malam ni ramai. Korang semua masuk dalam ni, habis dekat TikTok siapa nak tengok? Kalau semua masuk dalam webinar saya ni, dekat TikTok siapa nak tengok? TikTok siapa? Wah, kau pergi TikTok, bukan main ramai lagi. Sipu-sipu yang hari tu dekat kapal terbang tu. TikTok apa? TikTok saya tak function sangat lah. Sipu TikTok celup lah. TikTok tak trade Dow Jones macam Abah. Tadi follow live Pokcik. Sipu TikTok tengah berkabung sell gold. Itu siput bah, bukan sipu. Abah setting MA macam mana? Akmaluddin Zainal. Okey. Ini parameter dia. Ini parameter dia. Period 50, MA method exponential, apply to close. Geng TikTok pelingkup akaun bah, kecuali Pokcik punya TikTok. Korang kena ingat, Pokcik dia baru jumpa Anwar Ibrahim. So aura dia lain macam sikit. Abang Mango, Assalamualaikum Abang. Semoga murah rezeki selalu. Terima kasih Abang Mango. Saya baru minum mango float. Tadi ada budak-budak kat cyber ni bagi tahu mango float ni sedap. Kita try lah kan. Saya sebenarnya dah kurang minum manis-manis guys. Tapi memang sedap lah. Okey. Tadi siapa? Akmaluddin dah dapat follow tak? Patut Abah kurus. Saya sebenarnya pakai bengkong. Jarvis ni dulu beli buku Abah baru dapat. Sekarang siapa tak ambil rugi. Muka dah manis, so tak payah banyak gula sangat dah Abah. Jaranglah 2024 ni orang puji saya. Dia 2024. 2023. Oh, tak sabar kau nak 2024. Okey, dapat Alright. Jarvis.
Lama tak dengar suara Abah live trade. Fauzan. Nah, akhirnya saya kembali semula. Apa cerita market ni? Okey, kalau kita tengok dekat time frame M1, price M1 ni kalau kita follow moving average ni memang dia banyak apa ni error lah sebab ini time frame M1. Kalau kita tengok M5, okey. Potential price sampai sini dia akan pull back balik naik atas. Jadi saya banyak fokuskan kat situ je. Macam tadi ada yang tanya, sebenarnya saya guna ni, saya panggil ni namanya Jarvis. Dekat buku saya yang dulu saya jual tu, saya ada share berkenaan dengan teknik ni. Mahathir lama tak main badminton dengan Abah. Oh, ah, Nampak? kita main badminton. Badminton juga. Lama tak dengar nyanyi. Korang jangan risau. Kalau kau nak lebih, malam ni saya boleh bagi Nyanyian yang banyak sebab saya ada DJ dalam ni. dekat rumah ni ada DJ. Dia boleh buka lagu banyak macam kat korang. Okey, bergurau je. Bentar Kejap. Okey, berkenaan dengan moving average tadi tu, semua faham tak? Apa moving average? Respective. Cara nak gunakan dia, respective area. Respective area. Abah candle dummy satu. Betul juga. Kita sembang-sembang buat live trade ni. Tak ada candle dummy. Tak sah lah, betul tak? Okey, sebelum nak buat candle dummy, saya kena ubah dulu ni. Okay, bar down. Merah. Full candle. Line. Okay. Jadi kita sekarang tengah buy guys. Jadi candle sekarang ni sibuk pula dia nak turun. Jadi bila kita dalam situasi macam ini, kadang-kadang benda yang efektif kita boleh buat adalah dengan cara kita buat candle dummy. Kita cuba tengok masa depan kita dengan cara buat candle dummy. Apa hal pula color merah? Jadi ini adalah candle dummy. Dan candle dummy ni dah banyak scam orang sebab dia kata, "Bah, kenapa chart saya tak sama dengan Abah?" Memanglah tak sama, ni dummy. Candle dummy. Saya nasihatkan kalau siapa yang belajar candle dummy ni jangan amalkan selalu. Sebab kadang-kadang candle ni pun boleh scam kau sekali. Kita nak buy macam itu guys. Kita nak dia buat macam itu. Sebatang lagi. Jadi mungkin nanti ada kawan kau yang baru tiba-tiba datang sampai rumah kan sebab dia tahu korang tengah live trade. Uish, terpacak dah Oh, lama. Kan, lambatlah aku masuk. Kan, kita pun time tu biarkan je dia kena scam kan. Sampailah dia tengok chart dia, apa sal candle aku tak sama dengan candle kau? Time tu barulah kau orang kantoi. Sebab secara sekilas pandang kadang-kadang nampak macam real. Betul tak? Apatah lagi bila kita kecilkan kan, nampak macam gitu kan. Uish, nampak tak? Uish, terbang kan. Fly. Sebab ada yang request, okay, saya buatlah candle dummy. Setidak-tidaknya dalam keadaan kita tengah floating ni, adalah juga kita punya gambaran masa depan yang kita cuba nak dapatkan. Kalau guna indikator alligator, price macam susah nak naik je bah. Saya tak guna alligator. Guys, kadang-kadang kita punya direction ni betul.
Mungkin price tu memang dia nak naik, tetapi dia akan fluctuate lah macam biasalah, turun naik, turun naik. Dan yang menjadi tak sedap tu, the moment dia turun tu, akaun kita dah terbakar dah. Lepas akaun terbakar baru dia naik. Betul tak? Sebab apa? Kita dah full margin awal-awal. Kau pernah rasa tak macam itu? Kau tengah buy atau kau tengah sell, kan? Katakan tengah buy, lepas tu dia kan, macam sekarang dia tengah jatuh. Oh, akaun dah terbakar, akaun dah MC semua. Lepas dah MC baru dia terbang. Dia terbang pula tu melebihi daripada kau orang punya expectation lah tu. Pernah tak rasa macam itu? Kalau tak pernah, maknanya korang newbie. Simple. Mesti pernah punya. Trader kalau tak rasa benda tu, maknanya belum lagi kena barang lah. Selalu Akaun ni berapa guys? Okay, akaun ni semalam saya dipu $50. Okay, saya dipu $50, dah ada profit, semalam pun dah ada withdraw. And then ada balance, sekarang ni saya tinggalkan lebih kurang 140. So dah profit, macam sekarang ni ada insurans kat bawah tu. Saya beduk tadi kat bawah tu. So ada insurans lah sikit. Jadi saya masuk ni sebenarnya saya yang pertama akaun ni saya gunakan hasil daripada profit, sebab saya dah withdraw semalam 300, saya deposit 50 je. Jadi akaun ni dah consider it's a free risk. Tapi kita tak naklah jadi bangang sangat. Mentang-mentang akaun ni tak ada menggunakan duit pocket money kita, kita pun nak beduk sesuka hati, kan, tanpa mengira risk ataupun main hantam je. So kita cubalah manage akaun ni dengan baik. Macam ni kan, akaun deposit $50, dapat profit sekarang ni. Still lagi profit, cuma kita punya sesi live trade ni, yang ke atas ni yang kita beduk tadi tu. So hopefully dia naik lah. Saya punya bias, saya ada satu expectation yang mana potential yang sangat tinggi untuk price sampai level ni. Untuk dia sampai balik dekat zone atas ni sangat tinggi. Dan saya menjangkakan CPI akan membantu, maknanya CPI esok akan membantu kenaikan Dow Jones ni, jangkaan saya. Sebab apa? Event yang akan berlaku, event besar yang akan berlaku pada bulan ni adalah pada 27 hari bulan ni. 27 hari bulan ni, okey, semua nampak Forex Factory lagi tak? 27 hari bulan ni adalah news berkaitan dengan interest rate. Semua nampak lagi tak screen? Kalau nampak, type nampak. Okay, nampak Jadi 27 hari bulan ni 27 hari bulan ni ada news sebentar. Okay. News apa guys 27 hari bulan ni? Siapa nampak? Cuba tulis dekat dalam chat. 27 hari bulan ni ada news berkaitan dengan FOMC, berkaitan dengan interest rate, dan dijangka interest rate akan dinaikkan lagi 25 basis point. Jadi kita pergi dekat indicator interest rate and kita pergi dekat United States. Okay. Interest rate sekarang pada kadar 5.25. Okay. Interest rate sekarang pada kadar 5.25. Kalau kita baca statement dekat atas ni, candle H1 macam nak terbang bah. Sekejap Kalau ikut candle dummy dah terbang dah. Okay, saya explain sekejap pasal interest rate. Boleh saya sambung balik share pasal interest rate? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh ni?
Sekejap guys, saya minum air sekejap. Jadi saya nak tunjukkan statement daripada Federal Reserve. Statement penting daripada Federal Reserve yang kita harus fahami dan harus jadikan rujukan. Okay. Sebentar. Sekejap Okey. Nampak tak statement ni? Semua nampak tak? Jadi kat sini, ini daripada Federal Reserve. Dia bagi tahu Fed Chair Powell, Fed Chair ni chairman untuk Federal Reserve adalah Jerome Powell. Dia bagi tahu central that small restrictions is coming on and that interest rate will need to rise again this year, seeing 2 more rate hike at least. Maknanya akan ada potential 2 kali kenaikan interest rate akan berlaku pada tahun ini. At the same time, Powell added that wouldn't take consecutive meeting rate hikes off the table. Okay. Sebab apa? Dia cakap in June, but signal rate may go to 5.6 by year end if the economy and inflation do not slow down more. Guys, nampak tak ni? Dia bagi tahu apa? Dia cakap interest rate akan dinaikkan lagi kalau mereka melihat ekonomi dan inflasi tidak menunjukkan petanda untuk turun. Jadi kita harus faham kat sini, the moment dia nak naikkan interest rate, tujuannya bukan sekadar untuk menurunkan kadar inflasi, but at the same time untuk mengurangkan, slow downkan ekonomi. Slow downkan ekonomi adalah petunjuk bahawa pergerakan market di Wall Street atau yang mana kita lebih cenderung kepada Dow Jones akan lebih tertumpu ke arah down. Maknanya untuk menjatuhkan harga saham, slow downkan ekonomi. Nampak tak? If the economy and inflation do not slow down more. Kita kena faham ayat ni. Jadi apa yang saya nampak, CPI akan datang, there's a potential market akan cuba, wah ini sedap ni guys. Guys, dia sampai dekat M5 punya respective area. Okey, kali ni apa nak jadilah. Okey, aircon ni terbakar ke? Okey, aircon ni nak MC ke? Apa nak jadi, korang jangan ikut Korang jangan ikut guys. Lot size ni, korang jangan ikut. Saya nak masuk 0.01. Ini dah full margin dah ni. Junam lu. Junam lah dia. Saya nak buy. Apa nak jadilah. Sebelum tu, semua ada binatang ni tak? Korang ada ni tak? Ni. Ni. Line profit and loss ni. Ada tak semua? Jadi saya tahu the moment market sampai, maknanya akaun saya ni boleh MC, saya punya akaun balance ada 140. Jadi saya tahu kalau price ni sampai sampai sinilah. Okay, sampai bawah ni saya MC sebab dia dah loss 140. Siapa yang tak ada? Tak ada, korang pergi download dekat ni dekat market. Mana market? Ni dekat sini. Dekat sini korang type kat sini apa profit and loss line. Lepas tu korang download. Tapi kalau siapa yang tak ada MQL5 kena register dululah. Free je, korang boleh buat. Saya rasa dalam 5 minit dah settle dah. Okay guys, dia dah sampai dekat respective area.
Jam dah pukul 10, pukul 11 tadi 10 minit. Sekejap, Saya tak merasakan yang seller akan terus masuk dan dia akan terus mendominasi market. Saya tak merasakan perkara tu. Kat bawah ni, saya nak bedok lagi. Okay, kalau tengok, saya punya margin level, margin level saya 500. 500 ni belum full margin lagi. Dia full margin dia bawah 100. Maknanya kalau kau dah bedok bawah 100 tu, maknanya entry kau dah besar lah tu. Based on situasi sekarang ni, apa yang saya boleh jadikan rujukan, kalau kita buka dekat time frame H1, kalau price boleh sampai bawah ni guys, boleh sampai bawah ni, dia fill up balik sampai bawah ni, means memang seller ada potential untuk jatuh at least sampai, at least akan sampai dekat MA yang sini. Okay. Tapi saya menjangkakan kalau dia sampai bawah ni guys, dia sampai area bawah ni, saya akan nak buy lagi. Okay, saya nak buy lagi. Sebab yang pertama, kalau kita tengok data ni, data inflation ni, kalau kita tengok data inflation ni, inflation untuk esok ni, kita ambil dia punya. Okay guys, kita tengok kat sini. Okay, semua nampak tak? Semua nampak Semua nampak kan? Okay. Okay, kalau kita tengok data-data ni daripada bulan Februari data ni dia setiap bulan guys daripada Februari 2022. Okay. Apa yang kita dapat lihat kat sini, apa yang kita dapat lihat kat sini, dalam masa 3 bulan sebelum ni the latest 3 months, kita nampak previous 6.0, forecast dia 5.1. Forecast 5.1 tetapi actual jadi 5.0, which is lagi bagus. Berapa bulan berlaku? 12 April. Now kita pergi chart, kita tengok apa yang berlaku pada 12 April. 12 April 12 April. Lapan Jun, April bulan berapa? Bulan 12 April, 12. Alright, ini 12 April. Guys, ini 12 April. Kita tengok kita tengok 12 April apa yang berlaku guys? News ni berlaku pada pukul apa? News ni berlaku pada pukul 8.30 malam 8.30 malam. Semua follow tak? Semua masih follow tak? News ni berlaku pada 12 April 2023 yang mana data interest rate data inflasi lebih rendah. Apa yang berlaku ketika itu? Market naik dulu guys Kau nampak tak market naik ni? Ni, market naik. Lepas tu market drop. Market drop dan korang rasa market akan drop. Tetapi rupanya besoknya market naik balik sampai sini. Nampak tak? 12 April. Itu yang berlaku. Ada potensial dia naik, lepas tu dia drop balik. Lepas tu dia naik balik. Nampak tak? Next, yang berlaku berapa bulan? 10 Mei.
10 Mei pun sama juga. Previous 5.0, forecast tak berubah. Okey, forecast dia cakap tak berubah, sama dengan 5.0. Tetapi apa yang berlaku? Sebaliknya. Yang mana data jadi 4.9, jatuh 0.1. Still jatuh juga Maknanya memang itu yang dimahukan. So 10 Mei 2023, kita tengok apa yang berlaku terhadap market. 10 Mei 10 Mei. April. And then 10 Mei. 89. Okay. Guys, ini 10 Mei 10 Mei. 10 Mei apa yang berlaku? Kat sini Ni. Market naik. Okay, dia naik. Lepas tu dia drop. Lepas dia naik, lepas tu dia drop. Lepas tu dia naik balik. And then dia drop balik. Nampak? Antara potensial-potensial yang dia bakal buat. Tapi basically dia memang naik dulu. Dan kalau kita kira kat sini, kenaikan dia almost 200 pip kan, dekat 300 pip. Lepas tu baru dia turun kau-kau punya. Okay. Kemudian yang paling latest 13 Jun. Okay, 13 Jun data daripada 4.9, forecast 4.1 tetapi actual 4.0. Maknanya lagi rendah daripada forecast. And kalau kita tengok berapa bulan tadi? 13 Jun. Okay, 13 Jun. 13 Jun. Okay. Ini 13 Jun Guys, ini candlenya. Ini candlenya. 13 Jun. Ini candlenya. Maknanya market naik. Siap dia ke bawah dulu Lepas tu dia naik 287 pip. Jadi based on data ni, korang boleh buat satu conclusion yang mana kalau data sama atau lebih kurang, maknanya dia target kat sini untuk esok 3.1. Okay, besok dia target 3.1. Based on 3 bulan kebelakangan ni, resultnya lebih kecil. Saya jangka akan jadi 3.0. Jangkaan saya dia akan jadi 3.0. Jangkaan saya. So kalau jadi 3.0, there's a potential market. Maybe dia akan drop dulu, tapi the moment dia drop tu, kita cari spot-spot yang terbaik untuk kita buy. Sebab apa? Sebab jangkaan interest rate akan dinaikkan. Dan saya mengharapkan the moment interest rate pada 27 bulan ini dinaikkan, ketika tu price berada dekat atas ni. Sebab apa saya nak price berada kat atas ni? Sebab investor punya behavior, mereka akan cuba mencari sell off pada harga yang tinggi. Jadi saya jangkakan kalau besok data interest rate memang ada banyak penurunan, okay, buyer akan cuba push market sampai dekat harga tertinggi dan kemudian mereka akan cuba mengambil sell off menjelang kenaikan interest rate pada 27 bulan ni. Itu fundamental punya overview yang saya boleh rumuskan at this moment. Abah, kalau sebelum news market dah gerak besar, maksudnya market mover scam ke apa? Pernah juga kena. Cuma kita kena faham the moment data tu keluar, percentage yang keluar tu apakah yang bakal berlaku. Sekarang ni kita kena nampak previous dengan forecast. Maknanya forecast ni dia jangkaan dia akan jadi 3.1, tapi based on 3 bulan kebelakangan ni dia jangka 5.1 jadi 5.0. Dia jangka 5.0 jadi 4.9.
Dia jangka 4.1 jadi 4.0. So jadi kat sini saya menjangkakan 3.1 ni, jangkaan saya dia akan jadi 3.0. Jangkaan saya. Kalau Forex Factory boleh buat forecast, saya pun boleh juga. Korang pun boleh juga. Kenapa kita forecast based on 3.0? Sebab 3 bulan kebelakangan ni, semua forecast yang dia buat, resultnya tak sama. Maknanya resultnya jadi lebih kurang, lebih rendah. Maknanya inflasi punya data lebih turun daripada yang mereka jangkakan. Based on previous data, yes. Jadi ini cara kaedah kita nak membaca data-data yang ada ni. Mungkin sebelum ni kita hanya melihat data ni, tapi kita tak tahu what's going on bila data ni keluar. Jadi tadi tu saya tunjukkan macam gitu kita nak baca. Dan kita dah dapat satu average. Setiap kali dalam masa 3 bulan ni, the moment dia buat kenaikan 200 pip dalam tangan. Jadi korang bolehlah buat kira-kira, okay, mungkin SL korang 300 pip, tipping korang 150 pip atau one to one ke apa. Faham tak? Jadi at least korang dapat satu gambaran. Tadi Abah dah tunjuk, setiap kali CPI, movement dia 200 pip hingga 300 pip. Tak apalah, aku nak ambil 100 pip atau 200 pip. So korang boleh buat satu calculation lah. Jelas tak? Terima kasih Abah, jelas sekarang. Okey, pandai. So itu based on yalah forecast yang saya share. Okay, saya nak bedok satu akaun ni ni akaun ni saya nak bedok. Okay. Nampak tak? Ni akaun ni kasar sikit. Kali ni saya tak nak cakap banyak. Okay, nak jadi apa jadi Okay, nak jadi apa jadilah. Saya bedok $20. Okay. Biasanya saya letak risk 2,000. Risk per trade saya. And then TP, saya nak set TP dekat sini. Okay, settle. Okay, ini akaun prop ini akaun lain lah. Ini akaun lain. Ini akaun funded. Ini akaun funded. Tengok orang akaun funded masuk 10% tau. So kalau kena TP ni dapatlah lebih kurang $3,000. Okay lah. Alright guys, so dah pukul 10 malam. Hampir 1 jam kita bersiaran. Account funded leverage dia berapa bah? Untuk ni saya pakai FTMO, leverage ni saya pakai swing type, jadi leverage dia 130. Leverage 130. Account ni account funded 200,000. Okey, sekali lagi Sekali lagi saya nak mohonlah, okay. You guys semua dalam ni support tim saya, okay. Mana-mana tim saya yang korang kenal, okay. Okay, tim saya, okay, yang ada dekat Vida saya nak bagi tahu saya, Aizat, Afiq, Huzaifah. Saya ada 2 Huzaifah. Satu Huzaifah Ismail, satu lagi Huzaifah Pokcik. Okay. Saya, Aizat, Afiq, Huzaifah Pokcik, Sofia, okay, Amira Sofia dengan Rizwan. Rizwan ni tim saya juga, Rizwan Hamzah ni. Tapi dia banyak kerja di belakang tabir lah. Banyak dekat sosial media tu dia akan post-post semua. Tapi tu semua saya punya tim.
Yang mana kalau mereka ni share apa semua, korang support lah. Okay. Sebab kita orang baru nak agresif bawa vida. Not so called agresif. Maksud saya nak agresif untuk buat sesi live trade. Sebab guys, kita semua dah, mungkin ada tak yang tak ada dalam ni, yang tak pernah ikut serta. Saya punya sesi live trade, okay, yang saya buat dah berjaya menutup satu broker tau. Saya pun sampai dah malas nak sebut nama broker tu. Nak cakap keberkesanan lah. Okay, nak cakap, bukan nak cakap kita power, bukan nak cakap kita apa, cuma nak cakap dengan ilmu yang kita ada, dengan skill trading yang setiap hari kita develop. Bulan 2 kemarin, kita berjaya menghasilkan profit yang sangat-sangat hebat. Okay, sangat-sangat luar biasa. But yang tak luar biasanya adalah broker terus check out. Broker terus tutup, guys. Sebab apa? Sebab tak dapat nak bayar withdraw. Tak mampu nak bayar withdrawal daripada klien-klien yang join saya punya live trade. Saya sebut untuk Abah, jangan sebut. Type pun jangan. Kau delete balik. Ini planning nak tutupkan vida. Saya tak pernah pun planning nak tutupkan broker. Dan bukan itu pun kita punya mission. Mission kita nak belajar seberapa ilmu yang kita boleh belajar. Okay, saya boleh share everything. Pok Cik boleh share. Afiq boleh share. Semuanya boleh share. Dan daripada ilmu yang kita ada tu, kita develop skill trading kita hari-hari, hari demi hari. Tak cukup dengan entry, kita tambah lagi dengan candle dummy. Macam-macam kita belajar. Fundamental, technical. Tapi saya tahu, benda yang paling mahal adalah kita punya exercise, kita punya latih tubi dalam masa kita buat sesi live tu. Betul tak? Kau setuju tak? Kalau saya ajar korang hari ni, hari esok, lepas tu sebulan duduk diam apa semua, korang mungkin dapat ilmu tu. Tapi mungkin ada yang terlupa, mungkin ada yang tak nak, dah tak trade dah. Sebab masa saya pergi JB, saya tanya feedback. Saya cakap, kenapa tak trade dekat Vida? Kenapa tak ni? Abah tak buat live trade? Wah, sampai tak macam gitu. Maknanya, okay, kita kadang-kadang akui orang tu buat sesuatu perkara kerana ada dorongan. Ada satu support daripada someone. Dan saya merasakan yang saya dan tim saya memberikan support yang bagus untuk orang seperti itu. Sebab dia kata, bah, saya lepas Abah dah tak buat live trade. Dah hilang arah dah, bah. Saya mandi pun kadang-kadang tak, bah. Sampai tak macam itu. Itu gurau. Jadi saya rasa, wah, kalau sampai tahap macam gini, main dia tak trade lagi, dah tak aktif sangat. Sebab apa? Sebab dia kata selama ni saya follow live trade Abah. Kan? Memang kadang-kadang kena sidai bah dengan market. Tapi kalau sekali dapat bah, guys, korang bayangkan budak tu dia depo, follow saya, dia follow saya dah lama Dia follow saya memang lama gila lah. Dia cakap masa dekat broker lama tu, dia modal $500, guys. Saya ada komen dia, saya ada PM dia dan saya ada data dia. Total yang dia dah withdraw, total yang dia withdraw selama dia follow live trade saya selama berapa hari dekat live. Saya 6 bulan. Total yang dia dah withdraw 100,000 RM, guys. 100,000 RM. Jadi saya tanya dia, kau makan apa? Makan nasi apa? Orang pun makan nasi. Kan? Kau makan nasi basmati ke? Tak ada bah, saya makan nasi beras timbang kilo. Lagi jahanam. Saya tampal poster Abah kat pintu bilik bah, tak nak terlepas live trade tu. Lain macam. Okay, jadi guys, boleh tak? Okay, boleh tak? Cuba korang komen dekat dalam live ni. Okay, cuba korang komen dekat dalam live ni. Bagi sikit kata-kata murni untuk saya dan tim saya supaya kita orang dapat lagi semangat, okay, semakin bersemangat untuk
deliver ilmu-ilmu, konten-konten atau servis yang terbaik untuk korang. Cuba korang bagi kata-kata semangat kan. Contoh semua apa mantap man, live trade yang terbaik kan. Jangan sebut fly Siapa sebut fly? Usaha tangga sekolah saya bah. Sekolah engkau jelah ada tangga. Jadi korang boleh tak bagi feedback sedikit? Okey, bagi feedback sedikit. Bagus tak program-program yang macam saya buat ni? Sebab saya kalau feedback bagus, support bagus berterusan, guys, 365 hari kita boleh trade. Tolak satu Ahad lah. Boleh sewa jet. Mantap, terbaik, boleh sewa jet. Bagi kata-kata semangat sikit kat tim saya. Kan? Siapa sebut fly tu? Osama bin Laden. Memang Osama bin Laden kau. Assalamualaikum. Bangkit semula bos. Saya suka tim bos yang banyak kongsi ilmu. Dan paling best tim bos live trade. Mantap. Shunam. Aku tengah buy. Tadi fly. Ni Shunam pula. Jalan terus apa? Jalan terus. Tapi kita kena ingat, kadang-kadang kita perlu belok juga. So, itu bermaksud tak semestinya apa yang kita rancang, benda tu terus terbentang kat depan mata. Tim Abah selalu aktif dekat medsos mana ya? Facebook, TikTok, Instagram. Abah dengan Pochi kena aktif TikTok, baru cantik ilmu tu disalurkan. Berani kerana benar. Itu sebab saya cakap tadi, saya ada post dekat Facebook Freddie Mercury pernah bagi tahu. Apa Freddie Mercury bagi tahu dalam lagu dia? Abah memang power dah lah, handsome. Freddie Mercury pernah bagi tahu, is this a real life? Is this just fantasy? Betul tak? Freddie Mercury pernah bagi tahu, adakah ini benda yang real? Adakah ini sekadar fantasi? Nak tahu, korang masuklah baru tahu. Pas Faber Castell, I want to ride my bicycle. Nyanyi Abah jadi terbang. Jangan request nyanyi lah. Tadi saya pergi IJN Okay, tadi saya baru balik daripada IJN. Ini cerita betul Pukul 11, pukul 10 saya pergi IJN. Doktor cakap saya kena kurangkan menyanyi dengan audiens. So korang jangan suruh saya nyanyi lagi. Sebab saya nyanyilah saya sakit. Page IG Abah nama apa bah? Osama bin Laden. Bah, cerita pasal lembu bah. Zaman broker lama cerita pasal lembu market fly bah. Okey, aku rasa aku dah kenal dah siapa Osama bin Laden ni. Facebook saya ini. Okey. Ni Facebook saya. Okey, ni Facebook saya Korang kena tengok betul-betul Facebook saya. Follower dengan, sebab ada orang cuba scam Ada orang cuba scam. Boleh add. Guys, saya advise siapa yang nak add saya atau mungkin dia dapat follow je, korang message saya bah, tadi saya follow Abah punya live trade. Tolong add saya bah atau approve saya. Sepantas kilat saya akan buat. Sebab orang cakap, alah Abah select lah, saya dah add Abah lama, Abah tak approve. Bukan masalah tu Kadang-kadang korang letak gambar kucing, letak gambar nyamuk, letak gambar kambing biri-biri, nama entah apa-apa. Saya pun takut nak approve.
Jadi kalau cakap, bah, nama saya ni sekian, saya follow live stream Abah tadi. Memang sepatah kilat saya follow, saya request. Sebab scammer ramai guys. Scammer ramai. Jadi ni saya punya apa Facebook. Saya banyak kat Facebook lah. Bah, share pasal LTMS bah. LTMS esok. Guys, kita split-split boleh tak? Split-split. Hari ni. Tengok. Assalamualaikum bah. Tolong approve saya, nampak? Macam gini saya nak. Nampak? Orang komen saya. Ahmad Nakiyuddin. Okay. Syakrani. Syamil Yusof. Assalamualaikum bah. Saya sedang. Nampak? Kalau macam gini, nak tertekan call pula. Saya apa? Saya akan buat. Saya akan nak tertekan block pula aku. Kejap Jawab salam dulu. Jawab salam dulu. Waalaikumsalam. Ni Syakrani ni pun dah ada PM saya. So saya akan confirm, saya akan approve. Tadi saya punya follower ada 11,001 tapi saya dah jadikan 11,000 balik. Sebab tadi saya baru remove adik Nelofa tu. Siapa nama adik Nelofa? Saya dah remove dia. So saya boleh masukkan orang yang lebih value lah. Ada lagi tu bah, tak approve lagi. Kejap. Kan? Kejap. Sekejap lagi saya approve Korang jangan risau. Cuma nak bagi tahu tu je lah. Okay. Saya merasakan netizen kat luar sana lebih penting daripada Insta famous ni. Okay. Kesian dia bah. Masalahnya dia tak dipo lagi kat Vida. Kan? Memang saya tak approve lah. Okay guys, saya rasa cukup sekadar sampai sini. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi. So sekali lagi korang boleh Seven King. Wan Syarifah memerhati dia bah. Come on lah, kita bukan jenis takut bini. Kita respect bini, betul. Okay guys, so insyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. Saya doakan korang semua kaya berjaya dunia akhirat. Dan yang paling penting, saya doakan kepada sesiapa sahaja warga Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand, Danok yang sedang buy Dow Jones, semoga dimudahkan urusan semua, termasuklah saya. So guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Bye-bye, kita jumpa esok.